Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar pembelajaran yang seterusnya, iaitu mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 4. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat: satu, murid dapat melafazkan pantun. Yang kedua, murid dapat membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada pantun. Hari ini kita akan belajar berkenaan membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada pantun. Sebelum kita meneruskan pembelajaran dalam buku teks, eloklah terlebih dahulu cikgu terangkan sedikit berkenaan pantun. Apakah yang dimaksudkan dengan pantun? Pantun adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu. Pantun juga dicipta untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang. Selain itu, tujuan pantun adalah untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Jadi, pantun ini ialah tradisi yang masih lagi diamalkan dalam masyarakat Melayu, terutamanya dalam majlis-majlis, contohnya majlis perkahwinan. Ini pula ialah ciri-ciri umum pantun. Yang pertama ialah bilangan baris. Baris juga disebut kerat, iaitu pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat dan 8 kerat. Jadi inilah contoh pantun. Buah lontar masak berisi, inilah baris 1. Dari rantau tanam di lamat, inilah baris kedua. Kamera pintar, alatan inovasi, baris ketiga. Untuk memantau sekitar kediaman, ini ialah baris keempat. Jadi kita nampak, ini ialah baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Kalau ada sambungan lagi, itu ialah baris 5. Ciri-ciri pantun yang seterusnya ialah maksud baris. 2 baris yang pertama adalah pembayang dan 2 baris yang kedua adalah maksud. Contohnya, buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di lamat. Ini ialah pembayang. Kamera pintar, alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Ini ialah maksud. Jadi, dalam sesebuah pantun, baris maksud ini yang akan menyampaikan isi-isi ataupun idea-idea yang ingin disampaikan oleh pelafaz ataupun pencerita kepada orang yang mendengar. Seterusnya ialah ciri yang ketiga, iaitu rima akhir. Pantun 4 kerat, rima akhirnya ialah A-B-A-B. Bunyi rima akhir baris pertama sama dengan baris ketiga dan rima akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Kita lihat kepada contoh pantun. Buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar, alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Kalau kita lihat kepada baris yang pertama, dia akhirnya bunyi C. Dan baris ketiga pun akhirnya bunyi C. Jadi, kita boleh kata ini ialah A. Dan baris kedua berakhir dengan man. Manakala baris keempat juga berakhir dengan man. Dan ini ialah B. Jadi, rima akhirnya ialah A, B, A, B. Sekarang kita akan kembali kepada buku teks muka surat 4, yang mana di dalam buku teks muka surat 4 ini menunjukkan beberapa rangkap pantun yang akan kita cuba lihat maksud-maksud bagi setiap pantun yang diberikan. Jom kita lafazkan pantun bersama-sama. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara.
Jadi ini ialah 4 rangkap pantun yang telah digunakan oleh Hanif dan Nabila dalam pengenalan sebagai pembuka majlis. Okey, kebiasaannya majlis-majlis besar pun akan menggunakan pantun sebagai pembuka bicara. Sekarang kita akan mencari maksud bagi setiap rangkap pantun yang telah dilafazkan oleh Hanif dan Nabila sebagai pengacara majlis. Jadi daripada apa yang cikgu telah beritahu, okey, pantun dua baris yang di atas ialah pembayang dan dua baris yang terakhir ini merupakan maksud. Jadi untuk kita tahu isi penting ataupun maklumat yang ingin diceritakan, kita perlu lihat kepada maksud pantun. Jadi cikgu telah letakkan okey, pembayang, maksud. Jadi maksud ini ialah dua baris terakhir, okey, iaitu baris ketiga dan baris keempat untuk pantun 4 kerat ini. Jadi untuk pantun yang pertama, mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Jadi sebagaimana yang cikgu bagi tahu, nak tahu maksud pantun kita perlu tahu apa yang disampaikan dalam baris maksud tersebut. Jadi kita boleh cakap pantun merupakan budaya peninggalan nenek dan moyang. Okey, dia ada bagi tahu pusaka warisan nenek dan moyang. Jadi dia nak bagi tahu pantun ni merupakan budaya peninggalan nenek dan moyang. Jadi kita sebagai orang muda ni kita perlu teruskan lagi. Jadi kita akan lihat kepada pantun yang kedua. Manisnya rasa tidak terkira buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara seni budaya dibuang jangan. Jadi apa yang nak disampaikan dalam pantun ini, okey, kita gariskan maksud pantun. Okey, dia nak bagi tahu berkenaan indah bahasa pantun berbicara. Bermaksud pantun ni sangat indah bahasanya dan seni budaya dibuang jangan. Jadi kita ni tidak bolehlah buang pantun ni. Okey, kita kenalah amalkan dan kita perlulah bersantun dalam berpantunlah dalam budaya kita. Jadi apa yang diringkaskan, bahasa pantun indah dan bersantun. Sekarang kita akan pergi ke pantun yang seterusnya. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Jadi untuk mengetahui maksud yang ingin disampaikan dalam pantun ini, kita akan melihat kepada baris pantun, iaitu tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Jadi apa yang boleh kita sampaikan, apa yang kita boleh faham berdasarkan maksud dalam baris maksud pantun ini. Jadi dia nak sampaikan berkenaan pantun ini sangat tinggi nilainya. Dan jati diri janganlah lupa bermaksud dan jangan kita lupa budaya kita. Okey, cikgu tulis panjang tetapi nanti cikgu akan ringkaskan. Okey, pantun ini sangat tinggi nilainya dan jangan kita lupa budaya kita. Bermaksud kita tidak boleh melupakan budaya yang telah orang-orang lama telah hasilkan dan kita jangan abaikan. Kita mesti amalkan dalam kehidupan kita. Untuk pantun yang seterusnya, dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun, tradisi dipelihara. Untuk mengetahui maksud bagi pantun ini, kita akan melihat kepada baris maksud. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun, tradisi dipelihara. Jadi kita boleh nampak yang paling penting sekali adalah berkenaan jagalah pantun, tradisi dipelihara. Bermaksud kita sebagai generasi muda mestilah memelihara keindahan budaya kita,
terutamanya pantun. Okey. Jadi cikgu akan tulis dalam tulisan yang lebih kemas lah. Jadi ini cadangan maksud bagi pantun ketiga dan pantun yang keempat. Okey, yang ketiga, pantun yang ketiga, pantun tinggi nilainya dan janganlah dilupa budaya kita. Okey, jati diri janganlah lupa. Bermaksud kita ni sebagai orang-orang muda ni, generasi muda, kita perlulah sentiasa memelihara dan janganlah lupa tentang budaya kita. Walaupun kita berhijrah ke negara-negara luar, kita janganlah lupa tentang budaya kita. Okey, yang keempat, pantun yang keempat, meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Peliharalah budaya dan tradisi pantun daripada lupus dalam ingatan kita. Jadi, kita ni perlulah memelihara setiap budaya, terutamanya tradisi pantun ini, okey, agar tidak lupus dalam ingatan kita. Okey, dia ada bagi tahu, jagalah pantun tradisi dipelihara. Kita perlulah memelihara. Siapa lagi nak memelihara budaya dan tradisi kita, terutamanya pantun ini? Kitalah sebagai generasi muda. Jadi apa yang dipelajari pada hari ini? Pantun adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang. Okey, jadi kalau kita lihat pantun ini, kebiasaannya sekarang hanya digunakan dalam majlis-majlis tertentu sahaja. Jadi kita sebagai orang muda ni, janganlah kita lupakan tradisi pantun ini dalam kehidupan kita. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 3. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 3, arahannya kita perlu menulis maksud pantun, kemudian kita lafazkan. Okey, jadi terlebih dahulu kita akan lafazkan pantun yang ada di sini, kemudian kita akan lihat maksud pantun bagi setiap pantun yang ada di sini. Warisan kita. Seberang jalan nampak merpati, ternampak rusa juga si angsa. Ketupat, kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Indah cahaya permata baiduri, nampak serasi dipakai sidara. Cionsam kebaya juga sari, busana tradisi harus pelihara. Kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni. Tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati lalu titi. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Sekarang kita akan lihat maksud bagi setiap pantun yang diberikan. Ingat kita nak tahu maksud pantun, kita hanya lihat baris maksud sahaja. Jadi cikgu akan tulis terlebih dahulu baris maksud di sebelah sini, kemudian kita akan lihat baris maksud ini apa yang cuba disampaikan. Sekarang kita akan lihat maksud bagi pantun kedua, pantun ketiga dan pantun yang keempat. Bagaimana untuk mengetahui maksud? Kita melihat kepada baris maksud. Jadi baris maksud ni kita boleh lihat kepada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Okey. Sebab dia 4 baris, jadi kita lihat baris ketiga dan baris yang keempat. Jadi yang cikgu tandakan ini ialah baris maksud. Jadi kita akan merujuk kepada baris maksud untuk mengetahui maksud bagi setiap pantun. Sekarang kita akan lihat maksud pantun bagi pantun yang kedua. Jadi untuk mengetahui maksud bagi setiap pantun, kita lihat kepada baris pantun. Okey, jadi cikgu gariskan terlebih dahulu untuk pantun yang kedua. Cionsam, kebaya juga sari, busana tradisi harus pelihara. Okey, daripada baris maksud yang cikgu gariskan ini, apa maksud yang ingin ditekankan? Okey, dia nak tekankan berkenaan busana tradisi. Okey, busana tradisi. Apa yang dimaksudkan dengan busana? Busana ni lebih kepada pakaian lah. Jadi kita boleh tulis maksud pantun. Okey, busana tradisi seperti cionsam, kebaya, sari. Okey,
perlu dipelihara. Okey, jadi generasi muda ni kena tahu berkenaan busana-busana tradisi ini. Supaya pemakaian-pemakaian yang sebegini tidak akan dilupakan oleh generasi muda. Jadi kalau tak tahu berkenaan Cheongsam, kebaya, sari, awak boleh tanya mak ataupun ayah awak, ataupun awak Google sekarang berkenaan Cheongsam, kebaya juga sari ni. Itu ialah pemakaian tradisi lah. Seterusnya, pantun yang seterusnya. Kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni, tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Jadi, cikgu gariskan baris maksud, tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Jadi, dia nak tekankan ataupun dia nak memberitahu berkenaan tarian. Jadi, kita boleh tulis tarian tradisional. Seperti apa? Tarian singa, joget dan boria masih menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Jadi tetap menawan ni bermaksud masih lagi orang-orang suka. Kalau awak lihat tu mesti awak rasa teruja untuk melihat. Kalau tak tahu berkenaan tarian singa, joget dan boria, awak boleh tengok YouTube sekarang. Kalau tak tahu juga, kena tengok. Jangan tahu tarian K-pop saja. Yang seterusnya, pantun yang terakhir, hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati lalui titi. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Jadi daripada maksud ataupun baris maksud ini, budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Jadi kita boleh bagi tahu berkenaan maksud pantun ni, dia menceritakan berkenaan budaya kita. Dan terutamanya kita sebagai generasi muda ni perlu menyemat di hati. Maksud kita perlu menyimpan dan kita perlu memelihara segala budaya yang ada dalam negara kita ni. Jadi kita boleh tulis generasi muda ni awak lah. Anak-anak murid cikgu ni, generasi muda perlu memelihara budaya kita. Jadi ini cadangan jawapan yang cikgu boleh kongsikan. Murid boleh jadikan panduan. Kalau murid nak gunakan jawapan yang cikgu berikan, dipersilakan. Tetapi kalau murid nak jawapan murid boleh huraikan daripada jawapan cikgu ni. Boleh tukar-tukarkan sikit. Jadi yang pertama, busana-busana tradisional daripada pelbagai kaum perlulah dipelihara. Kalau awak nak tambah seperti Cheongsam, kebaya sari, boleh tambah kat sini. Yang kedua, tarian tradisional tetap diminati dan memberi keterujaan kepada semua sehingga kini. Keterujaan ni bermaksud memberi keseronokan lah. Kalau kita lihat tarian singa ni, mesti kita rasa wah hebat. Macam tu. Yang terakhir, generasi muda harus mempertahankan setiap budaya yang unik dan istimewa yang telah wujud di dalam negara kita. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.